Cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam slow Cuba. Oh, ada. Dia tak kuat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini telah kita sama solat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita ada kuliah maghrib lah ya. Dan saya bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hadirlah ke surau ini setelah sekian lama tidak menghadirkan diri ataupun tidak dihadirkan diri. 2 tahun kot ya. Ini bukan kali pertama ke surau ni ya. 3 tahun? Ya ke? Anak baru rasa baru lagi. 3 tahun ya? Hampir lah, mungkin hampir ya. Before PKP kan? Sebelum PKP ya. Yang mana saya familiar lah ya. Sebahagian besar daripadanya. Kok ada orang yang baru, seorang dua kot. Mungkin lah ya. Jadi dah 3 tahun saya tak ke surau ini. Yang mana sebelum tu saya dah lama mengajar kat surau ni. Saya ingat hampir 7 tahun, 6 tahun rasa. 5 tahun macam tu lah ya. Saya ingat saya mengajar dulu masa saya pakai Wira. Saya pakai Wira tu, last saya pakai tahun 2013. Tak pakai Porsche lah. Saya ingat saya pakai Wira lagi masa tu. Ustaz apa yang panggil saya dulu? Ustaz apa nama tu? Ustaz Tafiz tu. Ustaz Din ada lagi dia? Lama saya tak kontak dia. Nombor ada, tak ada, tak tahu. Saya ingat dia panggil saya ke surau ini. Masa tu saya pakai Wira lama saya tu. Wira tu saya jual tahun 2013. That mean sebelum tu lah ya. Mungkin 2013 lah paling lewat pun. Kok awal lagi saya tak tahu lah ya. Lepas tu saya pakai Honda. Lepas tu saya jual lah Honda. Kira lama lah saya kat surau ni ya. Cuma yang berdekatan saya mengajar juga di surau sebelah ni. Surau apa tu? Ar-Razi ya. Saya ingat baru 4 tahun kot. Tapi tak apa. Jadi saya diminta kembali ke surau ini. Saya kembalilah ya. Cuma dulu saya baca buku lain. Saya baca buku Al-Muhlikat Al-Muhlikat Lirijal wan Nisa. Mana dosa-dosa besar lah ya. Yang saya baca dulu. Karangan Syekh Mahmud yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan saya baca buku tu pun sebenarnya dah hujung-hujung dah tu. Saya ingat ada beberapa tajuk lagi yang saya tidak habiskan. Ingat adalah 5, 6, 7 line. Tapi less than 10 tajuk lah yang hujung tu saya dah habis. Tapi disebabkan saya diminta untuk mengajar ilmu lain, saya tak apalah, saya tinggalkanlah buku tu ya. Tempat lain yang saya mengajar sekali dengan surau ni dah habis dah. Ya. Ada satu surau di Segambut. Saya ingat 2 tahun lepas. Bekas Segambut di Selayang. Saya cakap kat dia, bila habis buku ni nanti bolehlah saya berhenti di surau ni. Saya mengajar surau tu sekali dengan surau ni lah, dekat-dekat. Saya ingat dia jemput saya tu sekali dengan Ustaz Din, dia dekat-dekat lah ya. Tapi dah habis dah buku tu. Saya pun bagi tahulah, saya kata bila habis buku ni bolehlah saya berhenti kat surau ni. Saya dah lama mengajar kat surau ni, saya kata. Habislah buku tu. Berhenti sungguh. Saya gurau aja. Kan? Tapi ada juga yang saya habis di surau lain, di Segambut tu saya habis. Tapi dia suruh saya tukar. Saya cakap yang sama. Saya kata tak apa, saya dah habis. Saya pun dah lama kat surau ni, saya kata. Surau tu saya mengajar before sini lagi.
Ingat dah 10 tahun kot. Saya kata bolehlah tukar ustaz lain. Tapi dia tak tukar-tukar pula yang tu kan. Tak apalah ya. Nak cerita buku tu ada dengan saya tu. Tapi tak apalah ya. Kita kongsi ilmu yang lain. Di mana saya dah share lah ya. Pasal diri saya tak payah perkenal lah ya. Nak kena perkenal ke? Ada orang baru ke? Ada orang baru? Tak ada kan? Orang lama belaka kan? Saya tak ada apa-apa perubahan ya. Ustaz Hasan yang sekarang macam Ustaz Hasan yang dulu jugalah ya. Mungkin ada beza sikit lah ya. Dulu saya tak belajar, sekarang saya belajar di UiTM. Saya buat PhD bahagian Islamic Finance. Itu je lah yang beza. Lepas tu mengajar adalah tempat yang baru, ada tempat yang lama dah berhenti macam tu lah ya. Tapi duduk masih di Paya Jaras, tak ada yang beza. Dulu datang dengan jentu, hari ni pun datang naik jentu juga. Sama saja. Okey, baik. Jadi saya dah bagi kat Abang Rashid satu nota, tajuk dia Fiqh Islam, Makanan dan Minuman, yang saya bagi bila semalam hari ni ya. Dan saya harap dah diberi kepada ahli jemaah kita untuk rujukan lah ya. Dan memang saya sekarang kalau surau-surau baru yang saya mengajar, saya suka mengajar buku yang ada PDF. Jadi senang kita simpan dalam handphone dan kita boleh buka pada bila-bila masa. Ya, dan di mana sahajalah ya. Banyak tempat saya pilih buku yang ada PDF lah. Ya. Jadi senang. Jadi boleh print dan boleh juga tidak print. Terpulang lah ya. Saya pun print juga. Sebahagian lah saya ada print juga. Mana-mana buku yang PDF pun saya ada print lah untuk saya mengajar. Tapi dalam handphone ada lah ya. Untuk senang dirujuk ya. Tapi masalahnya tak banyaklah buku-buku bahasa Melayu yang dalam PDF. Yang Melayu lah ya. Kalau yang Indonesia agak banyak ya. Dan nota saya ni pun sebenarnya daripada Indonesia. Daripada Syekh Usyun yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Cuma dia tak ada muka hadapan. Jadi saya bubuh lah muka saya ya. Tapi ni bukan nota saya ya. Bukan saya mengarang ya. Ada nota saya sendiri. Contohnya kalau saya ajar fiqh. Fiqh ibadat baik, fiqh muamalat baik. Memang saya pakai nota saya. Ya. Ini bukan nota saya. Tapi sebab dia tak ada front page, muka depan, saya taruh muka saya ya. Baik. Dan buku ni tak adalah tebal sangat. Hanya 162 muka surat. Campur-campur dengan adab makan minum tu saya ingat tak kurang daripada 190 muka surat. Jadi dia tak adalah buku yang tebal ya. Dia 2 nota, saya sekali kan. Ya. Tapi yang perlu kita tahu, fiqh makan dan minum ni ialah fiqh yang penting dalam Islam. Ya, di samping fiqh-fiqh yang lain. Yang kita belajar dulu dia panggil fiqhuz dzunub, the science of sin. Ilmu tentang dosa. Dia bukan fiqh ya, dia satu ilmu yang lain. Tapi sumbernya tetap sama, diambil daripada Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, sama saja. Cuma dia tentang dosa, kita belajar satu persatu dosa syirik, dosa mencuri, dosa minum arak, dosa berzina, kita belajar one by one kan. Yang suppose kita belajar ada 70 dosa, tapi dah habis di tengah jalan, tak sempat habis lah ya. Tapi dia satu ilmu juga, tapi dia bukan fiqh. Mana bukan ilmu fiqh lah kita kata ya. Adapun makan dan minum ni memang ilmu yang ada dalam kitab fiqh. Ya. Saya panggil fiqh lah ya. Sama je. Kita di peringkat bawahan ni kita panggil fiqh. Ya. Di ma'had, di pondok, di pusat-pusat pengajian tradisional kita panggil fiqh lah, biasa fiqh ya. Kalau di universiti kita panggil fiqh. Sama saja ya. Saya dah terbiasa panggil fiqh. Fiqh tu makna fiqh lah ya. Jadi fiqh makan dan minum ni saya tulis kat nota muka depan tu kan, fiqh Islam, makanan dan minuman. Memang ada dalam kitab fiqh, tapi dia tak ada yang depan-depan lah. Kalau kitab fiqh tu ada 5 jilid, dia jilid hak ujung-ujung tu. Of course lah bahagian hadapan ni fiqh ibadat, the science of worshipping. Fiqh ibadat ni makna kita dengan Allah. Semayang sembah Allah kan, semayang. Puasa sembah Allah ya. Kita dengan Allah lah. Dia lebih kepada hubungan kita dengan Allah. Haji ya. Zakat. Walaupun zakat ni kepentingannya kepada masyarakat, kita bagi duit zakat kan. Tapi ia tetap dianggap sebagai fiqh ibadat. Dia ibadat kita dengan Allah. Sebab itu dia tidak diwajibkan ke atas non-Muslim. Zakat ni dia ibadah harta. Ya. Tapi ia mensyaratkan Islam.
Kerana ia hubungan kita dengan Allah. Our relationship to our God. Kita dengan Allah. Lepas tu orang non-Muslim tak wajib zakat. Dan lepas dia masuk Islam pun dia tak wajib qada zakat yang dia wajib pada zaman dulu. Ada orang non-Muslim dia billionaire. Kaya lah ya. Tak bayar zakat. Cukai of course lah dia bayar. Mungkin. Tapi zakat tak wajib. Dan bila dia masuk Islam, dia tak payah qada zakat yang dia zaman dia non-Muslim tu. Macam semayang juga. Ada orang bukan Islam masuk nak qada semayang dia? Ada. Nabi kata al-Islam yajubu ma qablahu. Bila kita dah masuk Islam, dosa-dosa yang lampau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa tubuh badan baik, sembahyang, puasa dan dosa harta baik. Diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak payah qada lah. Sebagaimana dia tak payah qada sembahyang, dia juga tak payah qada zakat yang dia nak kena yang zaman dia non-Muslim gitu ya. Mana dia ibadat. Baik itu dia mensyaratkan Islam ya. Itu fiqh lah tu dia panggil fiqh ibadat. Fiqh mula-mula sekali yang kita kena belajar. Tapi sebab Islam ni dia manhajul hayat. Dia ni cara hidup. Macam kata Qardawi dalam buku dia Mabadi'uddinul Islami, dia kata al-Islamu manhajul hayat al-mutakamil. Islam ni adalah manhajul hayat, cara hidup. Ya. Makna apa-apa yang ada dalam hidup kita telah diatur dan dibuat peraturan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ibadah saja. Ibadah ni hanya satu part. Nak mengisi spiritual kita, rohani kita, semayang umpamanya. Dia nak isi rohani kita. Sebab tu dipanggil ibadat tubuh badan. Rohani kita ya. Spiritual kita lah ya. Ada semayang. Semayang ni bukan untuk Allah. Memang kita sembah Allah, tapi bukan untuk Allah. Kita semayang ke, kita tak semayang ke, Allah Ta'ala tak rugi apa-apa. Kita semayang pun Allah Ta'ala tak untung, kita tak semayang pun Allah Ta'ala tak rugi. Yang untung atau rugi, kita sendiri. Sebab kita semayang, selain kita nak dapat balasan yang baik daripada Allah, nak pahala, nak syurga. Kau tahu sih pahala atau syurga? Tak boleh. Pahala syurga nanti tak ikhlas nanti kan. Tak betul tu. Kita ibadat memang nak pahala. Memang nak syurga. Kerana ia balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang beriman disuruh benar-benar mengharap akan balasan Allah. Minta pahala dengan Allah, minta syurga dengan Allah. Minta semua balasan baik daripada Allah. Memang kita nak kan. Tapi pada masa yang sama, semayang tu juga untuk keperluan rohani kita, spiritual kita. Sebab tu Allah Ta'ala buat semayang tu. Pasal manusia memang kena semayang. Untuk nak mengisi dalaman dia, rohani dia ni. Sebab tu mana-mana agama atas muka bumi, other than Islam, selain Islam, semua ada semayang. Buddha ada semayang. Pasal dia nak isi spiritual dia tu. Kan? Hindu ada semayang. Dan mana-mana agama yang ada atas muka bumi, sama ada agama yang kita tahulah, Hindu, Buddha, apa lagi? Macam-macam lah ya. Ataupun agama-agama yang unknown, yang tidak diketahui. Tak tahu agama apa ni. Di Afrika ada macam-macam agama. Dia ada non-religion, agama yang memang kita tahu. Ada sukatan dia, ada silibus dia, ada tok guru dia, ada semua lah ya. Satu lagi ada agama yang unknown. Agama tak tahu agama apa. Agama nenek moyang, agama yang berasaskan kepercayaan kepada roh, puak-puak duduk dalam bukit apa semua. Ada agama juga tu. Tapi agama yang unidentified religion dia panggil. Agama yang tidak kita nak panggil pun tak boleh agama apa. Tapi dia lebih kepada agama nenek moyang lah ya. Ada ibadah dia juga. Ada semayang dia juga. Boleh kata semua agama dia ada semayang. Cuma masing-masing lah ya. Tak sama lah cara semayang tu. Kenapa? Kerana nak isi dalaman diri kita ni. Bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri ya. Begitulah zakat, haji baik sampai habis lah ya. Itu kita panggil fiqh ibadat. Memang kita nak kena belajar dan kita nak kena tahu. Dan dulu saya pernah tegaskan, memang kena belajar fiqh ibadat betul-betul. Ya. Ada kuliah fiqh ibadat sini? Confirm lah ada, biasa ada ya. Kalau tak ada, kena ada. Cari seorang ustaz, memang dia ajar fiqh ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji. Ya.
Kalau ada 4 orang ustaz, ajar 4 bidang ni lagi bagus. Tapi kalau ada seorang ustaz, kadang-kadang nak sampai tu payah kan. Ajar bab semayang, ambil taharah, masuk bab semayang, tukar ustaz. Mari ustaz lain, start awal balik. Bab zakat haji tak sampai ke sudah. Ya, dia jauh kan. Tapi kena ada ya. Lain pada tu, ada fiqh-fiqh yang lain. Ada fiqh-fiqh yang lain. Ada fiqh munakahat, nikah kahwin. Dulu masa bincang pasal dosa-dosa dulu, saya sering kait tentang fiqhul munakahat, the science of marriage. Betul tak? Cerita pasal suami isteri, duk kait semua lah. Bab perceraian lah, bab macam-macam kan. Ya. Bab ilmu ni bukan kita duk ajar satu ilmu baca hak tu aja. Kadang dia mengait antara satu dengan yang lain. Saya sebut juga dulu banyak bab munakahat, pernikahan ni. Itu satu fiqh yang besar juga tuan-tuan. Fiqhul munakahat, fiqh nak ajar kita bagaimana menguruskan keluarga. Hak tadi nak ajar kita dengan diri kita sendiri dulu. Ya. Biar ibadah kita okey, semayang kita okey, baca Quran kita okey, zikrullah kita okey, everything is fine. Pasal diri kan. Baru diajar fiqh yang selepas itu kita nak berkeluarga pula. Dah kita okey, carilah pasangan. Betul tak? Manusia tak boleh hidup bersendirian. Adam AS pun lepas Allah Ta'ala cipta dia, tak lama, sekejap saja Allah Ta'ala terus ciptakan Hawa. Pasal manusia memang dia tak boleh duduk seorang. Ya. Kita belajar lain psikologi, manusia kalau bersendirian untuk satu jangka masa yang lama, ni ada sensor dalam dia punya brain akan damage, akan rosak. Memang. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan interview, tanya orang yang masuk penjara kan, mula-mula sekali dia nak lawan dia punya diri ni, otak dia ni. Dia macam, yalah duduk seorang-seorang. Yalah, dia bukan duduk dalam bilik dia all the time. Mungkin malam saja, siang dia keluar. Tapi dia ada sensor ya. Lepas tu kita disuruh bercampur dengan orang. Nabi bercampur, mana ada Nabi duduk seorang-seorang. Daripada awal baginda, daripada kecil sampai besar, Nabi bercampur. Satu-satunya Nabi bersendirian ialah ketika Ramadan di Gua Hira, dekat-dekat Nabi nak jadi Nabi. Itu pun sebab Nabi banyak menerima wahyu-wahyu berupa mimpi. Waktu tu Nabi nak jadi Nabi, baru Nabi bersendirian. Ibadah di Gua Hira pada bulan Ramadan. Tu je. Tapi siang Nabi bercampur. Sebelum itulah, sebelum Ramadan kan. Selepas Ramadan Nabi bercampur. Ramadan Nabi mengkhususkan diri untuk ibadah kepada Allah. Ujung-ujung. Bukan daripada Nabi kecil, remaja, dah. Ujung-ujung. Dekat-dekat Nabi nak jadi Nabi. Umur 40 tahun dekat-dekat tu kan. 45 tahun sebelum itu Nabi mula menerima mimpi yang pelik-pelik. Mimpi tu, mimpi ni. Dia nak jadi Nabi ni, dia terima mimpi dulu. Jadi dia pun pilih untuk bersendirian, beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala bagi panduan lah, petunjuk kat dia. Tapi sebelum tu tak ada. Dan after Nabi jadi Nabi, Nabi tak kembali lagi ke Gua Hira. Ada sahabat nak pergi ke gua tuan-tuan, masa Nabi berada di Madinah. Umpama diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam Talbis Iblis daripada Abi Imamah, ada sahabat Nabi ni, dia balik pada satu peperangan, dia jumpa satu gua. Comel gua ni, dia kata, cantik. Dia pun tanya Nabi, dia kata, kalau aku duduk ibadah seorang lah ni, bagus juga, dia kata. Dia pun pergi tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku jumpa satu gua, aku ingat nak pergi ibadah kat situ lah. Sekali-sekala pun tak apa, duduk situ kan. Okey juga, dia kata. Nabi kata, tak boleh. Itu agama dulu-dulu. Ibadah duduk seorang-seorang, memang digalakkan. Tapi Nabi kata, Islam, rahbaniyatu hazihil ummah al-jihad. Kependetaan kita, umat Nabi Muhammad, ialah jihad. Bercampur tu. Tu mana khalwat yang betul. Kita ingat khalwat duduk seorang kan. Khalwat kita ni bercampur dengan orang. Itulah kependetaan yang ada dalam umat Nabi Muhammad. Semakin kita membangunkan masyarakat, semakin bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bagi kita duduk seorang-seorang. Jadi dia ajarlah, lepas kita dah okey, cari isteri, kahwin.
bagi yang mampu lah ya. Nampak? Kalau tak mampu, orang tua kena bantulah ya. Kahwin. Ajar pula macam mana ya. Itu dia panggil fiqh nikah, fiqh nikah kahwin. Pasal apa ajar ibadat tadi? Pasal keperluan kita dengan Tuhan dan rohani atau spiritual kita. Kenapa nak kena ada fiqh pernikahan pula? Pasal lepas kita okey, kita pun kena hidup secara berkeluarga. Sebab tu fiqh munakahat disebut sebagai science of family. Cara kita nak bina keluarga ni bukan ajar bab rukun nikah saja, syarat nikah saja kan. Tak tahu rukun nikah, syarat nikah. Sah ke nikah? Sah. As long as ada ijab dan kabul, cukup lengkap dia punya keperluan. Dan kalau Tok Qadi tak tanya, saya nak tanya dulu, awak ni nak nikah ni, rukun nikah apa ya? Bagi saya unnecessary, tak perlu tanya pun. Tok Qadi dah ada, pengantin dah ada, saksi dah ada, wali dah ada, rukun nikah dah ada. Nak tanya buat apa lagi? Bagi saya itu bukan satu keperluan. Kalau dia tak tahu rukun nikah pun sah nikahnya. Baik ditanya benda-benda yang lain yang bersabit dengan rumah tangga dia hak selepas ni, lagi bagus. Bagi tahu tentang nafkah ke kan? Apa hukum nafkah ya? Nafkah wajib lah. Jadi awak lepas ni jangan abaikan nafkah pada suami, pada isteri dan anak-anak. Itu saya kata itu lebih baik kan? Tak kisahlah. Jadi yang memberi kemaslahatan dan manfaat kepada orang yang nak kahwin, suami itulah ya. Sebab dia akan melalui kehidupan berumah tangga sampai mati, kalau boleh lah ya. Ada juga tak sampai mati pun cerai atau seumpamanya. Tapi sebab dia nak melayari kehidupan yang lain, kehidupan yang tak sama seorang dengan kahwin, memang tak sama kan. Jadi bagi saya nak tanya rukun nikah, syarat nikah tak perlu. Baik kita fokus pada benda-benda yang lain ya. Baik, jadi ajar tu fiqh munakahat tu. Perlu tahu juga, ada seorang ustaz ajar fiqh munakahat. Ya. Banyak orang tuan-tuan pasal perceraian tak tahu sangat, bab talak, bab tak tahu. Sebab tu kita tengok dalam lama-lama web mufti kita, biasa ada belaka. Jabatan Fatwa Selangor ada laman web tentang fatwa dia. Wilayah pun ada, setiap negeri dia ada laman web fatwa. Tuan-tuan tengok dalam tu ada banyak soalan tentang apa? Tentang pernikahan. Kalau bab pernikahan ni, bab perceraian lah paling banyak sekali soal jawab. Kadang benda yang simple-simple saja. Pasal orang tidak tahu. Sedangkan dia satu keperluan lah kepada kita ya. Jadi ajar tu pula. Okey. Ada fiqh yang lain. Dia panggil the science of social. Fiqh nak masyarakat pula ni. Dia ajar fiqh jenayah. Kalau orang buat salah begitu, hukuman begitu. Orang buat salah begini, hukuman begini. Hak tu yang mencuri kena potong tangan, contohlah ya. Walaupun tak dilakukan, tapi hukum tu ada. Kalau orang buat begini, orang rasuah, hukuman macam-macam ajar. Pasal nak jaga masyarakat. Dan begitulah dalam hak ehwal yang lain. Ada fiqh siasah, fiqh politik. Penting juga tu. Dan bagi saya tak salah dan memang perlu ada seorang ajar fiqh siasah. The science of politics, tapi Islamic politics lah ya, bukan partition politik, Islamic politik. Sebab politik ni lebih kepada nak menguruskan masyarakat. Ini satu ilmu yang bagus juga. Ada fiqhu al-libas, fiqh tentang pakaian. Itu juga satu fiqh yang besar. Dia panggil fiqhul libas wa zina. Kita panggil dress code lah. Dalam Islam ni macam mana. Sebab kadang-kadang benda simple je. Tapi kadang-kadang kita masih tak faham. Bila kita kata Islam tidak ada satu identiti pakaian sebenarnya, terkejut. Ya ke? Bukan pakai serban tu ke Islamic attire? No. Islam tidak ada satu identiti pakaian. Identiti pakaian Islam ialah menutup aurat. Itu kita punya dress code. Ya. Pasal apa begitu? Pasal fiqhul libas, dia panggil the science of attires, tak diajar di peta-peta awam. Masyarakat ia satu ilmu yang penting. Semua orang pakai baju, tapi prinsip tu kita nak kena tahu. Baru sedap kan? Baru sonok kita belajar pun sonok. Dan dia satu ilmu yang santai. Belajar tak payah nak pening-pening kepala. Seumpama kita belajar hak ehwal ibadah-ibadah yang lain.
Kalau belajar semayang pening juga tuan. Kadang dia melibatkan technicality, betul tak? Sah lah, batal lah. Tapi ni senang saja. Belajar asal pakaian. Mana pakaian tu apa, hukum pakaian tu apa, pakaian-pakaian dilarang dalam Islam tu apa. Sebab tanda akhir zaman juga orang berpakaian tapi seumpama telanjang. Betul tak? Jadi pakaian ni satu benda yang penting. Itu dia panggil fiqhul libas. Dan ada banyak lagi fiqh-fiqh yang lain. Salah satunya juga fiqh yang penting juga dia panggil fiqhul at'imah wal ashribah. Dia panggil fiqh makan dan minum. Hak inilah yang kita nak belajar ni. Ya. Kalau kita tak belajar pun memang kita makan dan minum hari-hari. Dah hak ehwal makan minum ni macam pakaian juga sebenarnya. Tak banyak benda yang perlu kita tahu. Kerana asal-asal makan dan minum dia seumpama pakaian juga. Dia bebas. Dia tak ada satu entiti makanan dalam Islam. Tak ada. Dia tak ada Islamic food, tak ada. Seumpama pakaian tadi, kita disuruh memakai pakaian yang menutup aurat. Itu dress code kita. Sama juga dalam pemakanan, tidak ada satu entiti makanan yang disebut sebagai Islamic food, tak ada. Yang ada ialah makanan yang kita makan bukanlah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dilarang tu tidak banyak. Kalau kita lihat dalam Quran, yang dilarang hanya 5 benda saja. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita kumpul-kumpulkan, yang dilarang 7 benda saja. Campur 2 tu baru 12. Sedangkan dalam dunia ni, kita kata makanan dan minuman teramat banyak sekali. Tak terhitung banyaknya. Tapi Allah Ta'ala larang sikit saja. Ya. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala larang, itulah kita terbuat. Ya. Ya. Jadi dia satu fiqh yang penting, yang mana kita akan belajarlah daripada start hari ni, insya-Allah taala, ya. Dan sebenarnya dia satu ilmu yang besar. Pasal apa Allah Taala ataupun Islam ni dia buat juga hukum hakam tentang makan dan minum. Ada juga ilmu tu, fiqhul at'imah wal ashribah, the science of food and beverage, ada juga. Pasal manusia ni sebagaimana hak tadi, manusia tu perlu ibadah, perlu munakahah, perlu jinayah pun perlu nak jaga masyarakat. Kalau tak ada hukum jinayah, manusia akan zalim menzalimi antara satu dengan yang lain. Pasal sifat zalim ni sifat manusia. Betul tak? Ada hukum hakam pun manusia langgar juga. Kalau tak ada, saya rasa tak tahulah. Kan? Sama juga dengan makanan pun. Ia keperluan manusia. Dan Allah Ta'ala buat peraturan ni balik pada prinsip yang tadi, bukan untuk Allah, untuk manusia. Ya, bukan untuk Allah, untuk kita. Dan kita perlu tahu bahawa setiap hak Allah Ta'ala larang dalam agama ataupun yang Allah Ta'ala suruh, ibadat baik, bukan ibadat baik, termasuk hak ehwal makanan ni, semua untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Ya. Tak ada benda hak Allah Ta'ala suruh benda tu buruk untuk manusia. Tak ada. Mana segala hukum hakam, peraturan yang Allah Ta'ala wahyukan kepada kita melalui Islam ni, semua untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada benda Allah Ta'ala suruh tak baik untuk kita. Tak ada. Ya? Dan tak ada benda yang Allah Ta'ala larang dia bagus untuk kita. Sorry, dia tak baik untuk kita. Tak ada. Allah Ta'ala larang tu, benda tu tak bagus untuk kita. Ya? Benda Allah Ta'ala suruh, confirm dia baik untuk kita. Benda Allah Ta'ala larang, confirm dia tak baik untuk kita. Confirm. Ya? Walaupun sebahagian hukum tu dia bukanlah direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul. Kadang-kadang dia mari daripada ulama. Ulama bagi pendapat, bagi ijtihad, bagi fatwa, tapi depa masih bersandarkan kepada nanas yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab kadang-kadang benda baru zaman Nabi tak ada, jadi nak kena lihat. Tapi mereka tetap rujuk Quran dan hadis Nabi SAW dengan kaedah-kaedah tertentu. Keluarlah satu hukum yang kita pastilah hukum itu walaupun dikeluarkan oleh manusia, kan?
ia tetap untuk kebaikan kita, ya. Mesti ya. Baik. Jadi makan minum ni penting. Di mana dia satu bab yang besar. Ada ulama dia masukkan dalam fiqh, kalau 10 jilid mungkin satu jilid bab makan dan minum, dan ada ulama memang dia karang ilmu khas. Satu ilmu fiqh makan dan minum, kadang satu jilid, kadang 2 jilid, kadang 3 jilid, hanya memfokus kepada makan dan minum, ya. Baik. Dan kita akan belajar asas dia saja, bukan kata rincian-rincian, tidak, asas dia saja. The basic of science of food and beverage, yang mana kita akan belajar asas saja. Pertama ialah definisi dan pentakrifan ataupun pensyaratan makanan dalam Quran. Yang kedua tentang hukum asal makan, tu apa. Yang ketiga ialah kenapa Allah Ta'ala melarang sebahagian makanan. Kenapa? Islam ajar kita kena tahu why in many circumstances. Walaupun hukum ni Allah Ta'ala kita tidak mempersoalkan, tapi Allah Ta'ala masih ajar. Kalau aku haram, kenapa aku haramkan? Kan? Kalau aku benar, kenapa aku benarkan? Sebab Islam ni dia bukan agama suruh ikut nono saja, tak. Dalam banyak keadaan Islam dia suruh fikir. Allah Ta'ala sendiri. Bolehlah kita tanya. Ada benda tak bolehlah kita tanya, kan? Pasal apa sembahyang Zuhur 4 rakaat dia, sembahyang Maghrib 3? Itu tak payah tanya. Pasal hukum akad ibadah ni dia fix. Dan dia kadang-kadang hanya bergantung kepada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak beritahu, Allah Taala pun tak beritahu, kita pun tidak tahu. Jadi tak perlulah kita tanya. Tapi hukum hakam yang bersifat keduniaan ni, selain ibadah lah ya, kita boleh tanya. Kerana sebahagian besar yang Allah Taala aturkan, dia ada ilah dan sebab dia. Ada. Kalau ibadah ni dia banyak tak ada sebab. Dia bukan ma'qulul makna, mana kita tak tahu asal silah tu kenapa. Orang kata sembahyang Zuhur 4 rakaat, pasal sembahyang Zuhur ni sembahyang Nabi Nuh. Masa dia turun kapal tu dia sujud 4 kali sujud, Allah Taala alam. Orang kata sembahyang subuh 2 rakaat ni sebab dulu Nabi Adam AS masa dia turun dia sujud. Dia sembahyang, dia sujud 2 kali, jadilah sembahyang 2 rakaat. Dikaitkan dengan sembahyang tu dengan Nabi-Nabi terdahulu. Allah Ta'ala alam lah ya. Mungkin dari sudut sejarah adalah teori itu, tapi tak tahu benar ke tidak, kan? Dan kadang-kadang dia tidak orang kata apa, tak ada kepentingan apa-apa. Benda ni kalau ada kepentingan, Allah Ta'ala mesti beritahu. Nabi mesti cerita kalau ada kepentingan lah. Tapi kalau tak ada kepentingan, dia tak beritahu, kan? Banyak Nabi dalam Quran. Ada 25 orang, ambil Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad, 25 prophets. Tapi Allah Ta'ala tak cerita Nabi Adam dulu mula-mula turun, dia turun kat mana? Tak tahu, kan? Ada kata turun kat Sri Lanka, Sarondip namanya. Ada kata turun kat India. Ada kata turun kat Palestin. Ada kata turun kat Indonesia. Ni baru dengar ni ceramah ni. Dia kata Adam dulu bila dia turun kat Indonesia. Ada bukti-bukti, tak tahulah ya. Tak apa, okey. Masing-masing boleh bagi teori masing-masing. Tapi dia tidak, orang kata apa, tak ada apa-apa kepentingan. Pasal Allah Ta'ala tak beritahu ya. Sama juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, ada setengah Allah Ta'ala beritahu Nabi Ibrahim di Mesir, Nabi Musa di Mesir. Tapi ada setengah Nabi Allah Ta'ala tak beritahu. Nabi Nuh di mana? Tak beritahu. Ya. Nabi Syuaib, Nabi Harun, macam-macam kan. Nabi Sulaiman kat mana? Tak tahu. Ada juga orang yang bukan Nabi, Khidir alaihissalam dalam surah Al-Kahfi, kat mana dia ya? Tak tahu. Nabi Luqman, ni bukan Nabi lah, dia orang soleh, waliullah. Luqmanul Hakim, tak tahu. Kerana di mana Nabi tu berada tak penting sama sekali. Sebab tu Allah Ta'ala tak cerita. Kalau Allah Ta'ala cerita tempat tu, makna ada kepentingan. Nabi Ibrahim dia cerita di Mesir, pasal daripada Palestin dia pergi ke Mesir, ada kepentingannya. Tapi kalau tak ada kepentingan, Allah Ta'ala tak cerita. Allah Ta'ala cerita ajarannya sahaja. Nabi Nuh apa ajarannya? Luqmanul Hakim apa ajarannya? Dia pesan pada anak dia 8 perkara. Satu. Allah Ta'ala cerita. Mana benda Allah Ta'ala cerita, mesti ada kepentingannya ya. Tapi kalau tak cerita, tak ada kepentingan lah. Baik. Tadi berapa tadi? Pertama, definisi makanan dan pensyariatannya. Dalam Quran,
Ada tak Allah Ta'ala sebut tentang makan dan minum? Saya akan jelaskan pada tuan-tuan, ya. Yang kedua, kita akan cerita tentang dia panggil hukum asal makan. Apa hukum makan ni sebenarnya? Yang ketiga, kenapa Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu makanan? Ada sebab dia. Macam saya cakap tadi lah, ya. Supaya Allah Ta'ala nak kita berfikir. Dan di atas asas inilah timbul makanan-makanan yang baru. Kalau dia ada ciri-ciri yang dilarang tu, dia tetap haram. Jadi penting, ya, Allah Ta'ala buat satu kaedah. Jadi mana-mana makanan yang baru, makanan ni tuan-tuan, dia terbuka kepada creation. Manusia boleh cipta apa makanan yang dia mau. Dulu-dulu ada kuih yang tak ada hari ni, tapi hari ni ada kuih-kuih yang baru. Betul tak? Pasal makanan ni manusia bebas. Dia boleh buat macam-macam makanan yang dia mau. Manusia kan, dia boleh fikir, dia buat. Dulu makanan hari ni tak sama, tapi relevannya kaedah tu ada. Kalau masuk dalam kaedah ni, haram lah. Kalau tak masuk, dia tidak haram. Jadi penting kaedah tu, ya. Dia panggil kenapa Allah Ta'ala mengharamkan makanan. Ada 5 sebab yang terutama, yang kira paling asas lah, ya, yang kita akan kongsikan. Berapa dah tu? 4. Yang kelima, jenis-jenis makanan yang diharamkan. Tadi kenapa Allah Ta'ala haramkan? Yang ini jenis-jenis makanan yang diharamkan oleh Allah dalam Quran dan Nabi dalam hadisnya. Tak banyaklah. Dalam Quran saya sebut tadi ada 5, dan hadis Nabi ada 7. Dan ke-12 ini dia tertakluk kepada tadi, kenapa Allah Ta'ala larang makanan itu. Tertakluk pada hak itulah. Jadi dipecahkan. Kemudian kita bincang tentang walimah. Nikah kahwin lah, ya. Pasal dipanggil, lepas kita bincang hal-hal asas tentang pemakanan, kita akan bincang event makan pula. Pasal Islam ni dia satu agama yang tak larang orang makan, dan dia suruh kita bagi makan, ya. Nabi SAW, ada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Salam dan Sahih Bukhari. Dia ni pendeta Yahudi masuk Islam, ya. Masa dia duduk dalam Yahudi, dia adalah orang yang terhormat sekali, very honorable person. Dia ni Abdullah bin Salam. Sehingga kalau orang tanya, siapa Abdullah bin Salam? Orang tanya Yahudi kan, man Abdullah bin Salam? Orang Yahudi akan kata, Abdullah bin Salam ni ialah orang yang baik dan anak yang baik. Rajulun soleh wa ibni rajulin soleh. Dia ni soleh, baik, bapa dia pun baik juga. Banyaklah orang puji dia. Tapi once dia masuk Islam, bila orang tanya Yahudi, kamu kenal tak siapa Abdullah bin Salam? Dia kata orang yang paling jahat dan anak orang yang paling jahat. Tukar terus status. Tapi tak apa, pasal dia nak kebenaran. Dulu kalau dia tak masuk Islam, tuan-tuan, he was an honorable person. Dia ni orang angkat jadi orang yang bagus lah, orang hormat, ya. Paderi pula tu. Tapi bila masuk Islam, habis, hilang semua kedudukan dia dalam agama Yahudi. Tapi tak apa, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tanya Nabi soalan, siapakah Muslim yang paling baik? Man afdalul Muslim? Siapa yang paling baik? Ataupun dalam setengah riwayat, mal Islamu khair? Apakah Islam yang paling baik? Nabi kata, antut'im at-ta'am. Kamu bagi orang makan. Memang Islam galak bagi orang makan, ya. Sebab itu kita lihat kafarah-kafarah yang ada banyak bagi makan. Kafarah jima' semasa Ramadan, bagi makan kan. Mula-mula sekali merdeka hamba. Kalau hamba tak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah jima', ya, di siang Ramadan. Kalau tak boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut, ada halangan tertentu, sakit atau seumpamanya, atau kerja berat sepanjang tahun, dia boleh bagi makan 60 orang fakir miskin. Makan kan? Makan. Kafarah sumpah sama juga, ataupun nazar. Ada orang bernazar, saya kalau anak saya masuk UIA kan, saya nak puasa setahun. Nak puasa sunat setahun. Tak tahulah setahun berturut-turut ke. Dapat betul anak dia masuk universiti. Hak dia nak tu lah. Dah pening dah. Tanya kita, ustaz, saya tak mampu nak puasa. Yang pergi niat sampai puasa setahun tu siapa suruh?
Kan? Nazar lah makan kambing ke, makan lembu ke, panggil ustaz, boleh ustaz makan, seronok juga. Nazar puasa, nazar sikit-sikit sudahlah kalau tak mampu. Itu nak buat macam mana ustaz? Kafarah. Tak mampu kan? Kafarah. Ya? Apa kafarahnya? Sama juga mereka hamba. Tak boleh mereka hamba. Apa nama? Yang kedua apa? Puasa 3 hari. Boleh puasa betul-betul, boleh puasa berselang-seli. Kalau tak boleh puasa, beri makan kepada fakir miskin. Dia boleh pilih saja, nak bagi pakaian boleh, ataupun nak beri makan kepada 10 orang fakir miskin. Bagi makan kan? Orang pergi haji, kalau ada dam nak kena bayar, bagi makan seekor kambing. Jadi banyak bagi makan. Islam memang galakkan bagi orang makan. Ya. Dah banyak daripada hadis Nabi SAW. Itu umum, bagi je makan ya. Tapi secara spesifik, memang dalam Islam ada event makan. Ada 3 sekurang-kurangnya yang kita akan bincang lah ya. Pertama ialah walimah. Apa nama walimah? Bila orang tu kahwin, digalakkan dia buat jamuan. Besar kau, kecil kau, tak kisah. Janji ada jamuan, di mana pada jamuan itu dia beritahulah jiran-jirannya, orang sekitarnya bahawa anaknya telah berkahwin. Tujuan walimah tu nak iklan pernikahan. Ya. Besar kecil tak kisah. Nabi SAW kadang-kadang dia buat walimah makan seekor kambing saja. Walaupun Nabi boleh makan seekor unta, 100 ekor unta, boleh je. Nabi tak payah beli, bagi tahu je kepada sahabat dia yang kaya. Boleh bagi anytime, boleh sponsor. Tapi Nabi seekor kambing saja. Itu walimah Nabi yang paling besar. Tak kala baginda berkahwin dengan Zainab. Ya. Zainab ke? Ma'ulaman Nabi ala imratin min nisa'i ila ala Zainab. Betul. Zainab. Anas kata Nabi walimah dia paling besar ialah tak kala dia kahwin dengan Zainab, dia makan seekor kambing. Dan Sahih Bukhari. Ada Nabi makan buah tamar, dan ada juga majlis walimah Nabi hanya makan 2 cupak gandum saja. Nabi jamu hanya beberapa orang. Ya. Anak kita kahwin, kita pun panggil lah 10 orang, panggil pengusi, panggil AJK, panggil orang rapat-rapat. 20 orang aja. Datang rumah, goreng pisang, bagi makan. Walimah lah tu. Ya. Lepas tu satu kampung bercakap, apa buat kena kahwin makan goreng pisang? Nabi makan gandum 2 cupak. 2 cupak tu kalau digentil, ya, buat donat, mungkin dapatlah dalam 15 atau 20 biji donat. Kalau seorang makan sebiji donat, 20 orang lah. Itulah antara walimah Rasulullah SAW. Jadi tak kisah besar kecil, janji ada walimah dilakukan. Jadi nombor 1 event yang penting dalam Islam ialah walimah, dan dia adalah ibadah. Sebab itu kita buat makan juga, walimah juga. Kita kena pastikan bahawa majlis walimah yang kita lakukan tidak ada benda-benda yang dilarang dalam Islam sehingga dia boleh mencabut keberkatan walimah kita terhadap anak kita. Ingatlah kepala kita nak berkat. Ya. Lepas tu kalau kita nak pasang lagu tak apa, nasyid cukup. Yang nak pasang lagu merepek-repek. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah dalam dia kata kalau pergi satu walimah ada nyanyi-nyanyian yang haram, yang melalaikan, balik jika engkau tidak dapat merubah perkara mungkar berkenaan. Imam Syafi'i tu. Kita mengaku mazhab Syafi'i kan. Tapi hak Imam Syafi'i larang, kita buat juga. Kan? Pasal lagu yang elok-elok. Kita nak berkat anak kita ni. Walimah ini pada nombor 1. Event yang kedua ialah udhiyah, korban. Dan event yang ketiga ialah akikah. 3 event ni dipanggil event makanan yang penting dalam Islam. Dan kita akan sentuh juga dalam bab yang ke belakang tadi. Yang 5 kan. Yang ke-6 akhir sekali kita akan belajar tentang adab-adab makan dan minum. Adab makan dan minum tak kurang daripada 30 yang kita akan bincangkan, ada notanya satu persatu. Jadi itulah yang kita bincang dalam hal ni ya. Yang mana next nanti kita akan masuk bab yang pertama, itulah tentang makanan dan pensyariatannya, dan mungkin kita akan masuk sikit sempatlah ya
kuliah yang sama. Dia panggil hukum asal makanan. Saya akan rangkumkan sekali. Makna makanan, asas pensyaratan makanan, dan dia panggil asal hukum makanan. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang makanan dan minuman 120 times, 120 kali Allah Ta'ala sebut. Ya. Saya ingat lebih banyak daripada perkataan solat. Of course lebih banyak daripada perkataan puasa dan haji. Makan sampai 130 kali sebut bro. Kan? Kalau sekali satu ayat dah 130 ayat. Dan hampir di setiap surah Allah Ta'ala sebut tentang makan. Seawal surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Lepas Allah Ta'ala sebut suruh sembah dia, ayat yang ke-25, ayat yang ke-35, Allah Ta'ala sebut tentang makan dan minum, tapi tentang Adam dan Hawa. Pasal lepas Adam diciptakan, dia dikahwinkan dengan Hawa, of course lah manusia dia nak makan. Jadi Allah Ta'ala kata, kamu boleh makan apa saja dalam syurga, tapi satu pokok ni kamu tak boleh makan. Makan kan? Dan seawal surah Al-Baqarah ayat yang depan-depan lah ya. Dan seawal penciptaan manusia. Kemudian daripada satu surah pada satu surah, Allah Ta'ala sebut tentang makan dan minum 100, berapa kali tadi? 130 kali. Cuma ada dua perkataan Allah Ta'ala sebut. Satu ta'am, satu aklun. Kerana orang Arab ni bila makan dia sebut dua perkataan. Satu ta'am, satu akl. Dua-dua ni maksud makan. Campur dua tu 130 kali. Jadi kira banyak jugalah ya. Minum tak banyak. Minum 37 kali saja. Tapi kalau campur makan dengan minum, makna hampir 200 kali Allah Ta'ala sebut kedua-duanya. Hadis Nabi, Allah, banyak tuan. More than 4,000 hadis. Ya. Dalam majalah Al-Masyarik dia sebut bilangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam fiqh makan dan minum ni 4,462 hadis. 4,462 hadis. Mana banyak. Cuma kita belajar nanti kita akan saring lah ya. Kita tak adalah baca semua. Tapi ada sebagai ayat Quran yang very relevant kepada topik. Ada hadis Nabi pun ada hak berkenaan-berkenaan tu ya. Jadi insya-Allah taala malam ni mukadimah secara am saja ilmu fiqh dalam Islam. Ada banyaklah fiqh ibadah, ada muamalat munakahat, ada macam-macam kan. Daripada satu fiqh tu ada fiqh makan dan minum, dipanggil fiqhul at'imah wal ashribah. Dan fiqh makan minum ni ada banyak bab, ada 6 bab yang paling asas. Pertama ialah pensyaratan makan, yang kedua asal hukum makan, yang ketiga kenapa Allah Ta'ala mengharamkan sebagai makanan, yang keempat jenis-jenis makan diharamkan dengan jelas dalam Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang kelima event-event makan, ada 3. Apa tadi? Walimah, akikah dan korban. Dan yang terakhir, yang keenam ialah adab makan dan minum. Dan saya kira sebahagian kita dah tahu. Cuma sikit sebanyak lah ya kita nak tapak. Jadi ada 6 bab saja dalam nota ni. Jadi saya kira tidak banyak lah. Yang mana saya akan pergi insya-Allah ta'ala next kuliah nanti satu persatu. Dan dia satu fiqh yang menarik juga sebenarnya ya. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Jadi kalau tak ada, mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian pada malam ini secara amnya dapatlah manfaat, dan kita akan sambunglah pada sesi yang akan datang. Aku liqul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.